Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Hasima. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 2 iaitu bab 3 yang bertajuk Sosio Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Murid-murid, untuk bab ini kita akan belajar 4 subtopik. Yang pertama adalah bahasa dan tulisan, kedua persuratan, yang ketiga seni bina, dan yang terakhir sekali adalah struktur sosial. Pembelajaran hari ini kita akan belajar 3.1 bahasa dan tulisan. Pada akhir pengajaran, murid akan dapat menerangkan tentang bahasa dan tulisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Sifat keterbukaan masyarakat kerajaan alam Melayu membolehkan sistem tulisan berkembang dalam kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua. Penggunaan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Sekarang kita tengok bahasa dan tulisan kerajaan Funan. Kerajaan Funan menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Funan yang bertarikh abad kedua. Tulisan kerajaan masyarakat Funan berasaskan tulisan orang Hu yang menggunakan tulisan orang India. Funan juga menggunakan kalendar Saka yang berasal dari India. Bahasa dan tulisan kerajaan Champa. Masyarakat kerajaan Champa menuturkan bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Dalam aspek tulisan, masyarakat kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava dan tulisan Champa kuno. Penggunaan tulisan Pallava ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi yang bertarikh abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Shambuwarman. Agama Islam tersebar di Champa sejak abad ke-5. Sejak abad ke-8. Oleh itu, bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Seterusnya, bahasa dan tulisan untuk Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran dan harian. Bahasa ini menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat seperti Kedukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batak dan Talang Tuo di Sumatera bertarikh abad ke-7. Gambar batu bersurat boleh tengok di dalam slide ini. Batu bersurat ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallava. Bahasa dan tulisan Kerajaan Angkor. Masyarakat Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan Khmer. Hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi pada dinding candi. Terdapat 2 jenis tulisan yang ditemukan pada dinding candi, iaitu tulisan Pallava dan tulisan Khmer. Bahasa dan tulisan Kerajaan Majapahit. Bahasa utama masyarakat Kerajaan Majapahit ialah Jawa kuno. Masyarakat kerajaan ini menggunakan tulisan Kawi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14. Selepas tersebarnya agama Islam,
Masyarakat Kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Tulisan yang menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan pegon. Terakhir sekali, kita tengok bahasa dan tulisan Kerajaan Kedah Tua. Penemuan batu-batu bersurat menunjukkan penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Buktinya melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas. Bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Buktinya melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun yang bertarikh abad ke-5. Murid-murid, sekarang kita tengok peranan bahasa dan tulisan. Bahasa dan tulisan penting kepada perkembangan. Di samping menjadi alat komunikasi utama, bahasa dan tulisan berfungsi untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan keagamaan. Pada hari ini, hasil tulisan masyarakat kerajaan tersebut menjadi sumber rujukan dan dokumentasi kepada ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam. Tahukah anda, bahasa pertuturan utama masyarakat negara kita hari ini ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami evolusi mengikut peredaran zaman. Huruf Arab digunakan di alam Melayu. Tulisan Arab diadaptasi dan disesuaikan hingga lahirnya tulisan Jawi. Huruf-huruf ini digunakan sepenuhnya, namun ditambah 5 huruf lagi untuk disesuaikan dengan sebutan dan perkataan Melayu. Huruf-huruf tersebut ialah Ja, Nga, Pa, Ga dan Nya. Bahasa Melayu juga bersifat terbuka. Ekoran pertembungan pelbagai budaya, bahasa Melayu telah menerima pengaruh beberapa bahasa asing sehingga memperkaya lagi perbendaharaan kata bahasa Melayu. Antara pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu adalah seperti dalam jadual yang berikut. Baiklah murid-murid, kita sudah berada di akhir pengajaran. Soalan kebat, apakah kepentingan sistem bahasa dan tulisan dalam perkembangan sesebuah kerajaan? Selamat berfikir murid-murid. Sekian, terima kasih.